Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh hos anda. Hari ini saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Raja Gautama ialah pengasas Empayar Tanah Merah pada abad ke-6 Masihi. Tanah Merah ini sebenarnya ialah serpihan daripada Funan. Pada asalnya, negeri Tanah Merah ini merupakan sebuah negeri persekutuan dikenali sebagai Kalatana yang membawa maksud tanah raksasa. Persekutuan ini mengandungi 4 negeri iaitu Kalatana iaitu Kelantan, Tanah-Tanah Terengganu, Gangga Negara Perak, Kuli Pahang. Pada 561 Masihi, Kalingga Warman iaitu kekanda Raja Gautama telah diisytiharkan sebagai Maharaja Funan dan melantik Raja Gautama menjadi Raja Kalatana dan berfungsi sebagai Gubernur tertinggi bagi Segenting Kera dan Semenanjung setelah berjaya mengusir suku Khmer yang telah menawan Champa, membina kembali Empayar Funan yang runtuh pada 522 Masihi dan melaksanakan penaklukan kembali wilayah kekuasaan Funan. Namun, Raja Gautama telah membelot kekanda baginda dengan mengisytiharkan kemerdekaan Kalatana daripada Funan pada 566 Masihi dan memindahkan ibu empayar dari Yawakoti iaitu Hilir Kelantan ke arah Hulu Kelantan yang dipercayai kawasan Nenggiri sekarang. Kawasan baru ini amat strategik dari aspek ketenteraan dan perlindungan. Perpindahan ibu kota ini sebenarnya dilakukan untuk mengelak serangan daripada Funan. Selain itu, kawasan Hulu Kelantan juga kaya dengan lombong-lombong emas. Raja Gautama telah menukar nama Kalatana kepada nama baru iaitu Tanah Merah sesuai dengan lokasi ibu empayarnya yang terletak di kawasan tanah rata berwarna merah batu kawi. Baginda juga menamakan ibu empayar Tanah Merah sebagai Kota Singa, manakala nama Tanah Merah dirujuk pula dengan nama Cintu oleh China dan Rattamritika oleh India. Negeri ini hanya mencakupi Kelantan pada hari ini, Besut di selatan dan Naratiwat di utara, memandangkan negeri-negeri lain dalam Segenting Kera dan Semenanjung masih taat kepada Funan. Kalingga Warman, Maharaja Funan, tidak mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap Raja Gautama, seolah-olah mersui tindakan adinda baginda membebaskan Kalatana dan menubuhkan Tanah Merah. Sebaliknya, baginda telah melantik adinda baginda yang juga Raja Tanah-Tanah iaitu Terengganu menggantikan Raja Gautama sebagai Gubernur Funan untuk wilayah Segenting Kera dan Semenanjung. Pada 591 Masihi, Raja Gautama telah turun tahta dan menyerahkan pemerintahan kepada anak anda baginda, Raja Srijaya. Pada 589 Masihi, dinasti Sui telah berjaya menawan dinasti Chen di selatan dan buat pertama kalinya dalam 400 tahun berjaya menyatukan semula negara China
Raja Srijaya telah menghantar duta ke dinasti Sui dan dibalas dinasti Sui dengan menghantar 2 orang duta ke Empayar Tanah Merah. Ketika itu, Raja Srijaya telah memerintah selama 16 tahun dan mempunyai 3 orang isteri. Rombongan Maharaja Sui telah membawa 5,000 jenis hadiah yang berbeza untuk Raja Srijaya. Dan ketika ketibaan rombongan ini, mereka dihidangkan dengan pelbagai barangan hasil tempatan sebagai hadiah pembalasan. Semasa rombongan Cina sampai di muara sungai, mereka telah disambut oleh seorang pembesar Brahmin yang bergelar Kumara beserta 30 buah kapal besar yang diiringi dengan bunyi-bunyian dan paluan gendang. Apabila sampai di kota Singa, duta Cina tersebut disambut mesra oleh Raja Srijaya dan putera mahkota Nayaka. Duta Cina ini telah diarak dengan 2 ekor gajah beserta para pengawal yang memegang payungan yang dibuat daripada bulu merak bagi menyambut kedatangan tetamu kehormat. Lebih daripada 100 orang lelaki dan wanita memainkan alat muzik yang dibuat daripada cengkerang dan memalukan gendang yang diketuai oleh 2 orang Brahmin. Istananya terletak di hulu kota Singa dan digambarkan mempunyai 3 gerbang yang terletak lebih daripada 100 langkah setiap satu. Gerbang ini dikawal oleh 4 orang lelaki berpakaian seperti raksasa penjaga gerbang. Rombongan tersebut terkejut melihat kekayaan yang dimiliki oleh Empayar Tanah Merah, termasuklah 30 buah kapal besar dan beratus-ratus orang hulu balang yang mengawal istana. Empayar Tanah Merah mempunyai satu sistem pemerintahan yang teratur, termasuklah pentadbiran di peringkat daerah. Pada tahun 624 Masihi, Raja Srijaya telah mangkat dan digantikan oleh Nayaka, putera mahkota. Raja Nayaka merupakan cucunda Raja Gautama, pengasas Tanah Merah. Selepas ayahanda Raja Nayaka iaitu Raja Srijaya menaiki tahta pada 591 Masihi, baginda telah dilantik menjadi putera mahkota. Baginda telah mengambil alih tahta pada tahun 624 hingga 667 Masihi. Pemerintahan baginda seterusnya disambung oleh ananda baginda Sri Jayanaga. Tahun 673 Masihi, Sri Jayanaga telah memakai gelaran Sri Maharaja Sriwijaya. Baginda telah berjaya menakluk segenting Varavati iaitu Thailand, Kemboja dan Laos. Juga Arimadana iaitu Myanmar berjaya ditakluk. Dalam tahun 683 Masihi, baginda telah menakluk Sumatera Selatan melalui Kedah. Dan ini ada tercatat pada batu bersurat Kedukan Bukit yang ditemui di sekitar Palembang pada 29 November 1920. Batu bersurat ini berbentuk batu kecil berukuran 45 kali 80 cm. Dalam batu bersurat ini dinyatakan bahawa baginda telah menyerang kawasan Palembang dengan 20,000 tentera dan ini membuktikan bahawa Palembang bukan pusat asal Sriwijaya. Dari Palembang, baginda menyerang Melayu yang terletak di Jambi dan menguasai seluruh Sumatera. Ai Chin dalam pelayaran pulang beliau dari India ke China pada 685 Masihi telah mencatatkan bahawa negeri Melayu sekarang telah menjadi Sriwijaya. Sri Jayanaga adalah Maharaja pertama dari Sriwijaya dan pengasas Kerajaan Sriwijaya.
Namanya disebut dalam siri-siri batu bersurat bertarikh dari akhir abad ke-7 Masihi. Juga digelar sebagai batu bersurat Siddhayatra, menggambarkan perjalanan suci baginda untuk mendapatkan rahmat dan juga untuk menaluki kawasan sekitarnya. Baginda memerintah di sekitar abad ke-7 ke abad ke-8 atau dalam tempoh antara 671 dan 702 Masihi. Maharaja Sriwijaya ini sebenarnya sering ditemani dua tokoh besar selain dari angkatan perangnya. Mereka ialah Permaisuri Baginda iaitu Dewi Jayanaga yang digelar Puteri Sakdong I. Manakala seorang tokoh lagi ialah Adinda Baginda iaitu Sakyakirti yang juga penasihat kerohanian baginda. Beliau mempunyai beberapa gelaran, antaranya Kasau Sidi yang kemudiannya terkenal dengan gelaran Awang Selamat. Ketika serangan ini dilakukan, Sakyakirti tidak turut serta kerana beliau telah pulang ke negara Sriwijaya Mala iaitu Kelantan dan terus ke Kemra Hile untuk mematahkan pemberontakan yang berlaku di sana. Setelah kemakatan Maharaja Sriwijaya, empayar ini telah berpecah dua antara putera baginda. Ianya berpecah mengikut geografi, di mana bahagian daratan dan bahagian kepulauan. Bahagian daratan dirajai oleh Sri Maharaja Dwi Pantra dan terkenal dengan gelaran Maharaja Dipang dan memerintah dari Sriwijaya Mala iaitu Kelantan. Bahagian kepulauan pula dirajai oleh putera kedua iaitu Maharaja Diraja, memerintah dari kota Matajak, berhampiran kuala Sungai Musi, Sumatera. Baginda juga adalah nenek moyang orang-orang Minangkabau yang tinggal di pantai barat Sumatera, juga nenek moyang orang Negeri Sembilan. Empayar Sriwijaya di bahagian daratan telah mengalami perpecahan yang lebih besar dengan berlakunya pemberontakan dari Kemra Hile dan Kemra Hulu, Varavati dan Arimadana. Hanya tanah segenting dan semenanjung sahaja yang taat. Pada ketika itu, terdapat pertikaian telah berlaku dengan empayar kepulauan. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Itu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.